Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. ربي تمم بالخير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد. Alhamdulillah, terus syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur. Kita menyambung daripada perbahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kemuliaan para ulama dan kepentingan ilmu yang mereka bawa untuk disampaikan kepada masyarakat supaya mereka sentiasa terbimbing dengan hidayah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin. Kita guna kitab Makanatul Ilmi wal Ulama. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة وفرشت له الملائكة أكنافها وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء والعلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظه وموت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسن وهو نجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpagi ia keluar rumah dengan tujuan untuk menuntut ilmu, yata'allamuhu lillah, yang dia pelajarinya itu semata-mata kerana Allah, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, fatahallahu lahu baban ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan membuka baginya pintu-pintu menuju syurga. Kemudian wa farajat lahul malaikatu aknafaha, dan malaikat-malaikat akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu tersebut. Wa sallat alaihi malaikatus samawat, dan malaikat-malaikat yang menjadi penduduk langit itu kesemuanya bersalawat ke atasnya. Maksud kata ulama sebahagiannya, yang dimaksudkan dengan salawat malaikat itu adalah doa-doa pengampunan mereka terhadap penuntut ilmu tersebut. Wahitanul bahr, dan segala ikan-ikan di lautan. Walil alimi minal fadli alal abidi, dan kelebihan orang alim berbanding orang-orang yang kuat ibadah tetapi mempunyai ilmu yang sedikit. Kal qamari lailatal badri, seumpama bulan purnama di waktu malam, bulan yang penuh cahaya di waktu malam, berbanding ala asghari kaukabin fis sama, berbanding bintang yang paling kecil di langit. Kalau bulan tu bersama mana bintang paling kecil yang tu bandingan ulama ada dibanding orang kuat ibadah. Wal ulama warathatul anbiya, dan ulama itu adalah pewaris kepada nabi-nabi. Apa yang dimaksudkan dengan pewarisan tersebut? Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, sesungguhnya para nabi-nabi yang terdahulu tidak mewarisi dinar dan juga dirham.
Maksudnya tidak mewarisi duit dan harta benda, kemegahan dunia dengan kuasa dan kedudukan. Walakinnahum warathul ilm, tetapi mereka mewarisi daripada nabi-nabi dulu adalah ilmu. Itu yang ulama wariskan daripada para nabi. Faman akhadahu akhadha bihadhdih, barang siapa yang mengambil ilmu itu yang jadi waris daripada para nabi, akhadha bihadhdih, maka dia telah mengambil bahagian daripada kebaikan mereka, kebaikan ilmu itu, kebaikan daripada pewarisan daripada para nabi yang terdahulu. Wa mautul alimi musibatun la tujbar, dan kematian seorang alim itu adalah merupakan satu musibah yang tidak terhitung hebatnya. La tujbar, yang tidak boleh tujbar, asal makna ditutupi, musibah yang tidak terperi, bahasa gitu, musibah yang parah lah. Wa thulmatul la tusad, dan kehilangan yang tidak boleh ditutup, ditampung. Satu kehilangan yang hebat, satu kehilangan yang besar, satu kehilangan yang dahsyat bagi umat. Wa huwa najmun tumis. Kenapa? Kerana ulama ini najmun tumis, bintang yang bergemerlapan. Najmun tumis, bukan samba tumis, tapi najmun tumis, bintang-bintang yang berkerlipan, bergemerlapan. Mautu qabilatin aitharu min mauti alimin, kematian satu kabilah, kalau bahasa kita ni satu masyarakat, satu kabilah. Arab dulu hidup berkelompok itulah maksudnya kabilah. Dalam kabilah tu ada ketua, ada ketua kampung, ada pembantu, ada carta organisasi besar lah, kabilah. Kematian satu kabilah, kabilah tu 20 orang, 300, 400, 1000, satu kabilah tu mati habis, itu lebih mudah min mauti alimin, itu lebih kecil musibah berbanding dengan satu orang alim yang meninggal dunia. Baik, pada hadis ini boleh kita mengambil beberapa perkara, banyak, bukan sikit. Baik, kita ambil satu persatu daripada hadis ni. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita daripada apa yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mendengar secara langsung dan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu, man ghada yuridul ilm, siapa yang keluar rumah, ghada ni keluar rumah waktu pagi atau permulaan siang. Sebab tu elok kan, daripada mula-mula permulaan siang kita tu, kita mulakan dengan ibadah. Selepas daripada kita solat subuh secara berjamaah, kalau kita mampu dan kita usahakan solat berjamaah, solat subuh, kemudian daripada tu tarawih kita dengan majlis ilmu, itu yang terbaik. Bahkan itu yang diamalkan oleh para ulama dulu-dulu dan juga sebahagian daripada yang sekarang. Yuridul ilma yata'allamuhu lillah, menuntut ilmu. Jadi ada dua benda. Pertama, guru yang menyampaikan, nombor dua, murid yang mempelajari. Kedua-duanya kerana niat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam hadis ada ancaman, siapa yang menuntut ilmu yang bukan kerana Allah, siapa menuntut ilmu kerana yang lain daripada kerana Allah, kerana dunia, kerana jawatan, kedudukan dan sebagainya, apa saja yang lain daripada matlamat kerana Allah dan Rasul, itu akan jadi sebab kepada dia dicampakkan ke dalam neraka, wal iyad billah. Man talaba al-ilma liyujadiya bihi al-ulama aw liyumadiya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhun nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nar aw kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang menuntut ilmu kerana supaya nanti habis-habis belajar selesai orang gola dia ulama, orang gola dia tok kiai, tok syekh, tok guru dan yang seumpama, au liyumadiya bihi sufaha,
atau boleh mengalahkan orang-orang yang dirasakan tak faham dan tak pandai yang lebih pandai daripada dia. Aw liyasrifa wujuhun nasi ilaih, ataupun dia boleh supaya masyarakat semua tengok apa yang dia sampaikan. Mana orang ramailah anak murid dia jadi belajar tu supaya jadi tok guru yang besok ni anak murid ribu-ribu. Kalau bahasa moden sekarang followers. Ono pula dalam suasana pandemik ni orang siasa buat semua benda tu online. Kalau matlamat untuk dapat followers yang banyak, tu kau takut penghujungnya Allah campak dalam neraka. Sebab itu orang yang menuntut ilmu kerana semata-mata Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dipelajari itu akan mampu membentuk dia dalam pembentukan yang sangat mulia, zahir dan batin. Walaupun ilmu itu taklah seberapa pada pandangan sebahagian, tetapi mempunyai kesan yang sangat mendalam bagi seseorang. Itu yang disebut sebagai ilmu yang barakah. Pasal apa disebut ilmu barakah? Barakah asal maknanya an-numu wa ziyadah, ataupun az-ziyadah wan numu, bertambah dan bercambah. Bertambah dan bercambah makna bertambah dan subuh. Makin tambah dan subuh. Itu barakah nama. Jadi belajar tak berguna, tapi mudah untuk diamalkan, mudah nak turun dengan amal, mudah dipahami, mudah disampaikan, mudah diterima oleh orang apabila disampaikan, dan mudah diamal oleh orang lain apabila disampaikan. Dan semakin bertambah dan bertambah amal dia, bukan sekadar apa yang dia belajar, tetapi yang lain daripada itu barakah. Ini pentingnya barakah ilmu. Selain daripada ilmu yang dipelajarinya, walaupun ilmu yang dipelajari itu mungkin bab fiqh sembahyang, bab puasa, bab haji, tetapi sadar tidak sadar, pelajaran yang dipelajari, dia belajar agama semata-mata kerana Allah, mampu membentuk akhlak dan adab secara tidak langsung. Itu namanya barakah. Dia mungkin tak belajar bab tasawuf, dia mungkin tak belajar bab tauhid, bab adab, mungkin ada masa yang sesuai, mungkin belum lagi dan sebagainya, tetapi pelajaran yang dipelajari semata-mata kerana Allah dah mula membentuk pribadinya dengan adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang tinggi. Itu kelebihan daripada keberkatan ilmu. Daripada mana datangnya barakah? Belajar kerana Allah. Yang menyampaikan pun kerana Allah, yang mempelajarinya pun kerana Allah. Zaman-zaman sekarang susah kan? Sebab kadang-kadang orang belajar, dia belajar agama, surau, masjid, dia nilai ustaz yang datang kan? Ustaz kononia dia agak-agak itu guru itu. Bagi dia, kenapa dia boleh mengarah guru kerana dia bayar dia. Ini pun kau takut masuk dalam makna hadis ni, kono belajar tu. Ni AJK surau, kono belajar ni. AJK surau kono letak dalam kepala otak. Dia bertanggungjawab, amanah yang ada untuk memastikan kuliah, majlis ilmu dan seumpama berjalan. Itu amanah dia. Jangan sekali-kali meletakkan nilai kepada ilmu yang Tok Guru sampai kepada dia. Nilai duit maksud. Jangan menilai dengan nilai duit. Kalau bagi pun tak seberapa bona, lagilah tahu kan. Panggil Tok Guru pada jauh-jauh, bagi RM30, RM50, minta tu minta ni kan. Jangan. Kalau bagi 1000 saya datang pun masih tidak memadai dengan apa yang disampaikan pada kita, kepahaman agama bagi pada kita. Itu yang sepatutnya kita nilai. Kadang-kadang bila saya sebut macam ni, orang kata kita ni ambil kesempatan, dia orang bayar lebih kat kita, terpulang masing-masing nak anggap macam mana. Tapi ini suatu tanggungjawab, amanah perlu disampaikan. Orang nak belajar ilmu, jangan letak dalam kepala otak ni ustaz ni beritahu nak nyampai kat dia, ni pagi-pagi ke kono ni, waktu kono sejam, waktu kono sejam setengah, waktu jangan sampai sejam. Dia agak-agak turun kan. Secara umum je lah ustaz kita panggilnya lebih kurang sejam tu okey lah. Kalau dia terlebih, jangan dikomplain pun lebih bergiur lah. Dia komplain bergiur. Ataupun kata dia, ustaz kita ni dalam tempoh 40 minit kan, jangan lebih. Lebih tak boleh. Dia agak kami tu lebih sikit pun tak adalah masalah. Itu kurang adab. Kita akan dapat berkat ilmu. Kau ingat,
Kemudian yang tadi sebutlah, tak apalah kita peruntukkan, memang itu dah dimesyuaratkan dan ditetapkan oleh ahli mesyuarat AJK. Apa kita nak bagi ustaz ni, kemampuan kita ni. Ni kono saya sebut kan. Pasal kadang-kadang AJK ni tak faham. Dia duduk, dia tahu dia jalankan tugas sama dongah. Okey, semua orang thumbs up, okey, dia dah rasa orang biru. Itu seronok. Dekat tu je tak. Kita bukan nak buat benda tu supaya orang puji kita. Kita bukan nak buat benda tu supaya orang sebut-sebut kebaikan kita. Tu amanah yang duduk atas ni. Kalau tak buat, besok kena tanya. Jadi jangan dinilai-nilai begitu tu. Ustaz tu nak sampai ke mana, asalkan dia sampai ke tu benda-benda baik yang boleh kita terima dan kita tahu itu ada landasannya, Qurannya, hadisnya, timurlah Allah. Yang ambil tu daripada, ambil tu sebagai satu benda yang akan jadi panduan bagi hidup kita kan. Jangan dinilai-nilai dengan ilmu nak borilah pada mana paris mana kita nak bori kan. Borilah. Kalau kata 100, beri 100, beri 200, beri 200. Kadang-kadang beri 100, nak macam-macam, macam beri 3,000. Itu yang kadang-kadang kita ni bongi juga kan. Beri 100, 200. Besar lah tu besar. Tapi jangan kita nilaikan begitu kan. Nak macam-macam tu, nak ni nak. Tapi beri ciputnya benda kan. Nak ogah bona kan. Tapi bukan isu dia kita dengan duit. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya yakin ustaz, tuan-tuan guru yang tuan-tuan panggil itu ikhlas menyampaikan. Kadang-kadang sebahagian AJK ni tak beri, mungkin dia terlupa lah, tak beri pun, tak beri. Dia ustaz dia sokongkan, nampak pun tak elok, sabar, didik diri ni, tarbiyah diri ni supaya tidak meminta-minta dalam hal menyampaikan ilmu. Kadang ustaz macam tu, banyak macam tu. Kadang disampaikan ikhlas. Di kita yang mendengar ni tak ada adab, tak ada akhlak kan. Menilai itu dengan hanya semata duit. Tuan-tuan kena faham, kadang-kadang yang disampaikan itu nilai lebih mahal daripada dulu Indonesia. Ini yang kita kena tanam dalam kepala otak kita dan hati kita. Kotak belajar kita takkan ke mana. Donga yang saya sebut ni kadang-kadang korek, tapi kadang-kadang kita kena korek kan. Donga tu yang saya sampaikan itu kadang-kadang kasar, tapi memang kadang-kadang kita terpaksa sepertinya kasar, tapi bukan kasar. Nak kena bagi faham, kan orang tak faham. Bantai itu, bantai tu tubuh. Itu yang lagi berkat ilmu. Kadang tubuh ni kadang bersikap korek bukan kerana dia bangi, tidak. Tapi dia sampaikan supaya boleh jadi faham ya. Itu terpulang, nak terima tak terima, tapi nak teman mana pun nak terima juga kan. Itu yang kita nak kena tanam kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Nak masyhur, nak dipuji, semua orang suka dipuji kan. Secara tabi'i semua orang suka dipuji. Tapi kalau tengok nilai pujian tu ke mana arah Kalau lebih kepada nilai ibadah dan bertambah kebaikan, boleh lagi, okey lagi. Tapi hanya setakat melayan hawa nafsu dan sebagainya, aku takut akibat yang buruk kemudian hari. Baik. Itu tadi. Yuridul ilma yata'allamuhu lillah. Ni nak kena tokan betul, bukan kerana duit. Begitu juga dengan orang menyampaikan nasihat. Bila sampai itu nak otak kepala. Berapa ribu kan ni? 300. Itu pun masuk tadi yang belajar. Ini pula yang menyampaikan ni. Orang macam saya ni dan juga golongan yang sepertinya, itu juga tanggungjawab dan amanahnya besar kan. Itu kadang-kadang bukan senang nak tiun diri dan hati ni, bukan senang nak tiun elok-elok dia kita dapat ikhlas. Bukan senang nak ikhlas, tapi kalau dah dapat, semua benda jadi mudah, semua benda jadi berkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh satu orang lelaki, ya Rasulullah, apa dia ikhlas? Nabi tak boleh jawab. Nabi tanya pula Jibril alaihissalam, ya Jibril, apa dia ikhlas? Jibril pula tak menjawab. Jibril alaihissalam refer tauhid kepada Allah. Kemudian dibawanya jawapan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, kata Jibril alaihissalam, qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah satu rahsia daripada rahsia-rahsiaku, kata Allah Ta'ala. Auda'tuhu, yang aku letakkan dalam hati seseorang yang telah aku kasih kepadanya. Nampak tu? Bukan seorang nak ikhlas, tapi kena usaha. Usaha dengan apa? Usaha dengan ibadah. Walaupun kita rasa macam tak apa ikhlas,
buih insya-Allah Allah Taala akan tingkatkan darajah dan kedudukan kita, maqam kita. Buih. Di samping kita berdoa ke, itu jugalah daripada usaha kita. Tiap-tiap hari kita semayang, kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu juga di antara maksud yang telah terkandung di dalamnya ikhlas. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan lurus. Di dalam itu ada termasuk makna ikhlas. Satu, setiap hari kita minta dengan Allah dalam sembahyang juga. Tadi rukun, yang ni pula sunat. Ketika duduk di antara dua sujud, kita minta dengan Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta tunjuk daripada Allah Ta'ala, hidayah. Itu juga di antara termasuk makna di dalamnya ikhlas. Di samping satu daripada salat yang 5 setiap hari itu namanya salat subuh, ada doa qunut kita baca Allahumma hdini fi man hadid. Nombor 1 minta dalam doa qunut itu minta petunjuk dan hidayah, dan termasuk dalamnya makna memohon keikhlasan dalam beribadah. Itu setiap hari kita minta. Itu juga daripada usaha kita, doa juga daripada usaha. Kemudian kita berserah pada Allah. Allah letakkan ikhlas, maka cantiklah amal kita dan diterima sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tahu, jangan berhenti. Zikir jangan berhenti walaupun ada halangan ni, walaupun ada rintangan ni, walaupun ada dugaan dan cubaan ni. Tak ada bondo yang nak capai itu sampai berjaya, melainkan kesemuanya ada ujian-ujiannya. Ada setiap ujian tu boleh lepas dan boleh gagal. Dan kesemua itu mesti dilalui dengan alat-alat keberjayaan. Kan kalau kita nak berjaya dalam hal nak jadi doktor, kalau ada ilmu kedoktoran nak belajar. Begitulah bondo-bondo macam ni. Kan kita nak berjaya dalam hal-hal amal ibadah kita pada Allah Taala, jadi sebab pada kita kemudian hari besok boleh masuk syurga. Ambillah ilmu-ilmu ibadah, ilmu-ilmu agama, ilmu syarah, kena belajar. Kita jangan nak masuk syurga belajar tak mau. Kan? Nak mana belajar macam mana pula nak masuk syurga, pun kena ada ilmu. Apa yang dia dapat pula? Kalau belajar kerana Allah, menyampaikan ilmu tu kerana Allah, Nabi kata fatahallahu lahu ba'aban ilal jannah, maka Allah Ta'ala buka baginya pintu masuk syurga. Ini bukan benda kecil, benda besar. Kadang-kadang bila kita dengar ataupun kita baca ungkapan hadis yang macam ni buat satu benda. Kalau ni contoh menuntut ilmu, mungkin ada ibadah yang lain, kebaikan yang lain, ketaatan dan amal soleh yang lain. Penghujungnya Allah mudah masuk syurga ke dia. Allah buka pintu syurga. Allah mudahkan dia dapat syafaat Allah. Dan seumpama yang kesimpulan kita katakan, Allah akan berikan dia kejayaan yang besar masuk syurga. Allah akan berikan nikmat yang terbesar masuk syurga. Sallallahu tamaman ni'mah, kata Nabi SAW. Mintalah kepada Allah kesempurnaan nikmat. Sahabat bertanya, wa ma tamaman ni'mati ya Rasulullah? Apa yang kau maksudkan dengan nikmat yang sempurna itu, kesempurnaan nikmat itu? Maka Nabi SAW menyebut dukhulul jannah, masuk syurga. Ini ke mana pun kita kena usaha. Macam mana cara nak masuk syurga? Puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan cara yang dah disebut oleh Allah dan Rasulnya SAW. Biasanya Allah Ta'ala dia akan sebut melalui Quran ini secara umum, tapi didetailkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis dia. Ada detailkan macam mana, kan? Al-Quran kata semuanya beriman dan beramal soleh bagi mereka syurga. Amal soleh itu macam mana? Macam-macam disebut ni Nabi. Macam mana nak lokit dengan syurga. Ini satu benda yang besar. Jangan hanya setakat bila kita baca, kita dengar, benda tu nampak mudah, ringan, nampak macam dah tak berapa. Bahkan bila kita baca tu tak duit, kita rasakan duit ini jauh lebih bernilai daripada hadis Nabi yang memberikan kita cara untuk macam mana boleh masuk syurga. Sebab itu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Fatahallahu lahu baban. Dengan cara menuntut ilmu ini, Allah akan buka baginya pintu syurga. Sebab itulah saya suka sebut surau baik masjid bagi belajar ni, menuntut ilmu agama ni.
Bukan macam kita pergi kuliah belajar matematik sains dekat universiti, dekat sekolah-sekolah menengah. Tak sama. Kita pertama kono ada alat nombor dua kono ada adab Alat ni apa? Alat tulis, kitab, rehan kalau hari ni kan. Dengan pakaian yang baik, yang terbaik pakaian yang putih, pakaian sunnah lah, itu yang terbaik. Kalau tak boleh pun tak apa. Selain daripada adab, itu kono kan tu. Adab menuntut ilmu tu saya tak ulang dulu dah sebut dah. Ada adab menuntut ilmu tu banyak. Kalau ada masa nanti kita ulang lagi. Mana takut tak habis, memang tak habis ni. Kita akan sambung lagi hadis ni. Cuma itulah. Ya. Jadi macam mana kita nak dapatkan ilmu? Kono ada alat dan adab alat semua tadi. Banyak masyarakat kita pergi masjid dia duduk majlis ilmu, tetapi tidak ada kesungguhan. Jadi duduk dengan kesungguhan tak ada. Kesungguhan untuk betul-betul dapat ilmu yang nanti besok kita usaha untuk turunkan dengan amal, yang mudah-mudahan amal itu diterima oleh Allah Ta'ala kerana dilihat sempurna. Jadi tak ada kesungguhan itu tu. Dia macam duduk dengan macam kalau kita tengok kadang-kadang dia belajar universiti tu lebih hebat lagi berbanding belajar ilmu agama seorang masjid. Universiti kan ada laptop ada pen saya pernah tengok ada satu student pen yang ada ompek lain-lain color, biru, hitam, merah, hijau, semua color ada, poket semua color ada. Buku yang berkaitan, kalau buku tu saya ada buku saya ni, dah ada buku saya ni, ada pula buku lain untuk catatan khusus, laptop ada, kitab itu ada, buku catatan ada, pen, pek batang lain-lain color. Tak boleh ke kita buat lebih baik untuk menuntut ilmu agama? Itu persoalan. Kadang-kadang orang yang sama yang bersungguh belajar universiti je ni, duduk masjid, tak tahu faham nak buat. Kalau orang tutur dulu khabar dia kata apa, buat talu je ni. Tak ada apa. Kitab tak ada, pen tak ada, rehal tak ada, buku tulis tak ada. Tambah pula 5 minit dia lelap, dia bentai lelap. Kalau mesti itu pahala, ada pahala. Duduk masjid, ada pahala. Duduk surau, ada pahala. Duduk majlis ilmu, ada pahala. Tak kisah lah surau masjid, tak surau, tak surau masjid pun. Asal majlis ilmu, duduk, pek pahala. Tapi persoalannya ilmu tu dapat tak? Tak dapat. Padahal intipati daripada kita duduk dalam majlis ilmu tu, itu ilmu. Itu kita dah baca dah hadis. Kan Nabi SAW kata idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam majalisul ilm atau kama qala. Dia kata bila kau melalui taman syurga singgahlah duduk ngambil apa yang patut. Sahabat bertanya taman syurga tu apa ya Rasulullah? Nabi kata majlis ilmu. Duduk tak ada apa-apa, dapat tak pahala. Dalam hadis ni nak dapat kebaikan, dapat pahala. Ilmu tak dapat. Bila ilmu tak dapatlah kita turun dengan amal. Mungkin kita boleh faham sikit-sikit, mungkin kita boleh ingat dari 10 peklah 3, peklah 2, jadilah tu bahasa kita. Jadilah tu yang tak boleh tu. Kita nak kalau boleh 10 yang disebut 2 boleh yang kita faham. Boleh tak? Tak mustahil. Bahkan banyak macam tu. Kan? Kita belajar Tok Guru sebut 10, kita dapat 2 boleh. Itulah yang disebut dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila bima alima awrathahu Allah ilman ma lam ya'lam atau kama qala. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia belajar, Allah wariskan bagi dia ilman ma lam, ilmu yang dia tak belajar. Dia belajar tapi dia boleh faham apa yang tak disebut Tok Guru dalam majlis ilmu tu. Dia boleh faham bodoh luar. Dia boleh kaitkan dengan bodoh luar. Jadi 10 dia belajar, bila dapat 2 boleh. Itu ilmu agama. Boleh tak boleh, tapi itulah Allah Ta'ala bagi. Jadi itulah yang kita kena usahakan secara bersungguh-sungguh. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah sekadar tu. Nanti kita sambung lagi hadis ni, tak habis ni. Baru berapa baris ni? Baru 3 baris. Ada 8 baris ni. Aku dapat 3 baris. InsyaAllah kita sambung hadis ini. Mudah-mudahan setakat yang kita fahami boleh kita selami sungguh-sungguh, hayati sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat insya-Allah. Baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.